Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ وان أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan dalil kalam pula bahawasanya jikalau tiada berkata-kata ia Allah, nescaya adalah ia Allah tu bisu, dan bisu itu kekurangan, dan yaitu kekurangan mustahilun. Maka sabitlah kalamnya subhanahu wa ta'ala, dan apabila sabit ia kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, mustahillah lawan kalam. Baik. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala, hingga pada kata dianya malam ni dan dalil kalam pula. Jadi hal lepasnya dalil kalam yang dibawa oleh syekhnya ialah dalil naqliyu, dalil yang dibangsakan pindah ambil daripada Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah pada tiga sifat ni ulama-ulama usuluddin, ulama-ulama akidah, ulama tauhid, ulama kalam ni taqdimu zikri, mendahulukan pada sebut dalil naqli berbanding dalil aqli,
Ini kerana kita telah sebut dah pada pertemuan yang lalu, kerana dilalah naqliyah fi salasi sifat ni. Pada fi salasati sifat, pada 3 ini sifat ni aqwa, lebih kuat dilalah pengertiannya berbanding tu dalil aqliyu, berbanding dengan dalil yang dibangsakan fikir pada akal. Kerana manusia tu dia barangkalinya boleh jadi tersalah di dalam berfikir. Bagaimana tersalah dalam berfikir? Iaitu dia qiyaskan makhluk di atas Allah Ta'ala. Dia panggil qiyasus syahid alal ghaib. Dia tengok kepada manusia ada yang bisu, yang pekak, yang buta. Namun boleh berusaha dengan apa-apa usaha. Kayak gitu. Orang buta boleh hafal Quran. Orang bisu, orang pekak boleh berkerjaya, berkarya dengan bagai-bagai karya dan kerjaya. Maka dia pun fikir, kalau Tuhan ni pekak, buta, bisu, apa salahnya? Bolehlah dia nak mengadakan langit dan bumi. Maka di sini khata' fil fikri dia panggil. Salah pada fikiran. Tu kenapa? Pertama sekali, manusia yang pekak, buta, bisu tu bukan dia menjadikan perbuatan dia. Dia hanya mengusahai sahaja. Orang yang buta, dia ikhtiar, iradah Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, makhluk ni, untuk ikhtiar, untuk pilih. Maka si buta tadi dengan ada sifat iradah Allah Ta'ala menjadikan pada dirinya, dia memilih untuk hafal Al-Quran walau dia buta. Lalu dia usaha, dia cari Al-Quran khusus untuk orang buta. Dia belajar betul bacaan dan diulang sebanyak mana sehingga diingati ayat-ayat tersebut. Daripada sehari ke sehari, daripada selah 2 lah jadi 10 lah 1 juzuk, bulan ke bulan jadi 10 juzuk, sehingga 3 tahun cukup dia hafal jadi 30 juzuk. Akhirnya dia hafal sebutir Quran. Maka dia tu memilih untuk hafid dan dia usaha kasab. Usaha yang baik dia panggil kasab. Kalau usaha yang buruk dipanggil iktisab. Maka Allah yang menentukan pilihannya dan menjadikan pilihannya serta perbuatan usahanya. Lain tu, beza tu dah. Itu beza kita orang ahli sunnah wal jamaah dengan Jabariyah, Qadariyah tu di situ. Kalau Jabariyah, makhluk ni tidak ada usaha dan pilihan, tidak ada ikhtiar dan kasab. Karena Allah dikatakan oleh Jabariyah, Allah tidak menjadikan pada hamba ni kudrat dan iradah. Maka hamba tu seperti sehelai kertas atau seperti tisu ataupun kapah yang ditiup oleh angin. Kemana angin bertiup, ke situlah dia akan dipupuk pergi. Sesak. Bahkan boleh jatuh kafir apabila dia menghalalkan benda yang haram. Dia nak minum arak, dia kata haram tu arak tu. Dia kata mana ada haram. Allah yang menggerakkan tangan saya pegang botol arak ni. Allah yang mengangkatkan botol arak dengan tangan saya. Allah yang menjatuhkan air arak ke dalam mulut saya. Allah yang membukakan mulut saya dan membuka anak tekak tubuh saya ni supaya telan air arak ni. Mana ada haram arak? Kafir tu kata. Tu Jabriyah. Allah belaka. Hamba ni langsung tidak ada kudrat iradah untuk berikhtiar dan berusaha. Sebaliknya Qadariyah pula, Mu'tazilah Qadariyah, Allah jadikan pada hamba ni kudrat dan iradah, maka iradah hamba lah yang menentu apa yang hamba mau, kudrat Allah lah yang menjadikan apa yang hamba tentu. Tu pun sesak ya kan? Dalam televisyen baru ni, tanyalah ustaz, ada ustaz doktor Qadariyah Mu'tazilah ngajar dalam itu. Buktinya mana? Apabila dia ditanya, ini macam mana ni doktor ustaz? Ada orang buat maksiat apa semua, dia kata ini takdir Allah Ta'ala.
Maka doktor ustaz tu pun jawab, sebenarnya apa yang berlaku di dalam alam ini bukan semuanya di dalam rentahan dan kawalan Allah. Sudah. Ada yang bukan Allah yang mengawalnya dan Allah yang menjadinya. Lepas tu, yang mengawalnya, menentukan itu ialah hamba tu sendiri. Hamba tu yang nak buat maksiat. Lalu hamba itulah yang menjadikan perbuatan maksiat dia. Sudah dah. Ramai orang tengok, tanyalah ustaz tu, moci-moci odok kapur mana tu, angguk-angguk, ya jadi qadariyah gitu. Qadariyah ni sesaklah. Kalau mengikut jumhur ulama sesat. Kalau mengikut satu pendapat di kalangan ulama Maturidiyah, kafir lebih teruk daripada Majusiyah. Fuak Majusi penyembah api tu. Kerana kata Maturidiyah, orang Majusi ni hanya mengiktikadkan dua muassirain, dua yang memberi bekah pada perbuatan. Siapa? Tuhan cahaya, Tuhan api, dan Tuhan gelap, Tuhan zulumat dia panggil. Dua aja. Tapi Qadariyah Mu'tazilah tidak boleh dibilang berapa muasirnya. Kerana semua ni, makhluk ni diberi oleh Allah Ta'ala kudrat iradah, lalu iradah makhluklah yang menentu apa yang makhluk mahu, dan kudrat makhluklah yang menjadikan perbuatan apa yang ditentu oleh iradah makhluk. Ni pun sesat. Jaga. Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ada pun kita orang ahlus sunnah wal jamaah, Allah jadikan pada kita kudrat iradah, maka kita bukan jabariyah. Tetapi kudrat iradah kita bukan menentu dan mencipta menjadi. Ingat tu dah. Kudrat iradah yang Allah Ta'ala jadikan pada kita ni bukan menentu, bukan ikhtisas, bukan takhsis, dan bukan ta'thir. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan memberi bekah itu tidak adalah ia melainkan hanya perbuatan Allah satu-satunya Tuhan yang mengerasi di atas hamba-Nya. Patut apa faedah kudrat iradah kita Allah Ta'ala buat pada diri kita ni? Faedah hikmat Allah Ta'ala jadikan iradah kudrat pada kita ni supaya kita boleh ikhtiar, memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak pilih beriman silalah, maka siapa nak pilih kufur silalah. Maka kita dikatakan mukhtaran zahiran, secara zahir bebas memilih. Nak accident pilihlah, nak selamat balik ke rumah pilihlah. Nak utuh menega jadi kaya raya pilihlah, tak nak menega tak si jadi kaya, nak jadi papa kedana miskin silalah. Dah. Dan maka apa yang kita pilih, kita berhak untuk berusaha. Maka hikmatnya kita boleh menisbahkan perbuatan itu perbuatan kita, dan hikmat yang ketiga sah untuk dibalas pahala syurga, dosa dan neraka. Hakikat yang menentukan dan yang menjadikan ialah Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat dan iradah. Ingat dah. Jadi iradah Allah tugasnya takhsis menentu. Iradah kita tugasnya ikhtiar pilih. Jadi sama-sama nama sifat iradah, tapi makna dia beza, tugas dia pun beza, tak apa. Serupa pada nama, tak serupa pada makna dia panggil. Kudrat Allah Ta'ala ta'thir, memberi bekah pada menjadi, meniada, mengada, menghidup, memati, menjatuh, menaik, memulia, menghina, memberi rezeki, menegah rezeki. Ikutlah apa sahaja berlaku ni. Menyehat, menyakit. Apa sahaja. Memberi bekah pada perbuatan Allah Ta'ala tu. Hanya kudrat Allah Ta'ala yang Allah yang bersepakat di zatnya sifat kudrat. Adapun kudrat kita hanya kasab waliktisab. Usaha baik, usaha buruk. Maka sebab tu Tuhan kata laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita dibalas pahala kerana usahaan yang baik, dibalas dosa kerana usahaan yang jahat. Maka sebab tu salahlah bila kita kiyah, tak apalah Tuhan bisu.
Tuhan boleh buat makhluk ni. Mana? Ni manusia bisu tu boleh buat macam-macam karya, macam-macam kerjaya. Hafal Quran bahkan orang yang buta ni, orang yang bisu ni, orang yang pekak ni. Maka dia salah dalam memahami sifat-sifat makhluk, sifat-sifat Tuhan. Maka sebab tu dia qiyas ma'al farid, dia panggil qiyas yang salah. Tak betul qiyas. Kenapa? Karena manusia tu bukan menentu dan menjadi, hanya memilih dan berusaha. Jadi seorang yang buta, dia pilih untuk hafal Quran, lalu dia usaha menghafal Quran, lalu Allah lah yang menentukan dia hafal Quran, dan Allah Ja'ala jadikan penghafal Al-Quran. Itu dah. Maka kita tak pilih nak hafal Quran, dan kita pun tak usaha nak hafal Quran. Maka kita pun tak hafal lah Quran. Kuliah betul kah? Keluar Allah yang ingat. Contohnya, maka kita pun tak pelik seorang, macam mana dia buta boleh hafal Quran? Dah nak 1000 daya. Kayak gitu. Tak nak 1000 dalih lah. Banyaklah, payah nak sebut lah. Macam-macam kita buat alasan. Sebab kita malas. Jadi yang menjadi, yang menentu Allah. Maka sebab tu hamba ni walau dia buta, dia bisu, dia pekak, bukan dia yang menjadikan perbuatan dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, dan apa yang kamu buat tu Allah yang menjadi. Kamu hanya usaha saja. Maka tak boleh dikiaskan makhluk yang buta bisu pekak yang boleh berusaha di atas Allah Ta'ala. Kalau kita andaikan Tuhan itu pekak, buta, bisu, lalu kita kata tak mengapa dia boleh buat langit bumi ni, salah. Dia panggil qiyas ma'al farid, qiyasus syahid 'alal ghaib. Maka kerana itulah ulama usuluddin mendahulukan menyebut dalil Quran atau sunnah di dalam 3 sifat ni berbanding disebutkan dalil akal. Apakah tidak ada dalil akal? Ada. Mana? Ni nak sebut ni. Tapi kena betul lah cara mikir. Mana tengok dia kata? Dan bermula dalil kalam, yakni dan bermula dalil aqliyu, dalil yang dibangsakan fikir dengan akal, yang menunjuklah ia dalil di atas mesti bersifat Allah Ta'ala dengan kalam, yakni kalam nafsi. Bukan kalam lafzi, kalam nafsi bimakna ismi, iaitu penutur, perkata, perkecek tu. Bila kita kata Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat penutur, perkata, perkecek, tentu tidaklah dia bisu atau kelu. Tentu tidak. Jadi dalil yang kita kena mikir dengan akal kita, yang mana bila kita reti dalil tersebut, memberi reti kata mesti ada di zat Allah Ta'ala sifat penutur, perkata, perkecek. Tentu tidaklah ada sifat lawannya. Mana? Bisu, gagap. Tu apa lagi? Bisu, gagap. Apa? Gagap kata kelu. Kelu. Tak tahu nak kata gap pun. Tu kelu tu. Gagak tahu nak kata tapi gagak. Tentu tidak lah kata. Gapo dalilnya pula mana juga. Ialah bahawasanya tak rujuk mana-mana dah. Ialah bahawasanya tatmimul kalam. Juga tu mana seperti dalil naqli. Itu mana juga. Sebagaimana dalil Quran menyebut kata wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamahu rabbuhu, minhum man kallamallah. Maka Quran hadis ni menunjuk kata Tuhan tu ada sifat penutur, perkata, perkecek. Maka sebagaimana Quran hadis sebut kata ada sifat penutur, perkata, perkecek, mu fikir dengan akal pun kalau kena cara mikir, pasti dalil yang kamu fikir dengan akal tu menunjuk, memberi reti, mesti ada di zat Allah
sifat kalam nafsi bimakna ismi itu penutur perkata perkecek, tentu tidak sifat lawannya iaitu bisu, kelu, gagak dan sebagainya, tentu tidak. Mana? Bahwasanya jikalau ni orang panggil fardu takdir, andaian qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu'. Nah, kaedah andaian itu tidaklah membawa kepada perkara tersebut benar-benar berlaku. Bahkan Tuhan ajar kita mengandaikan untuk mengambil natijah tentang sifat-sifat ketuhanan, kewujudan Tuhan, keesaan Tuhan. Contohnya seperti ayat lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada pada langit bumi ini jenis Tuhan selain daripada Allah, apa jawabnya? Nescaya langit bumi ini hancur lebur. Apa makna hancur lebur? Yakni tidak didapati, tidak boleh wujud, tidak boleh ada fi awalil amri, pada awal-awal pekerjaan, walau sebesar darah. Nah, itu dia panggil berfikir andaian. Ada andaian yang boleh seperti tadi diajar oleh Tuhan SD cara berfikir untuk mengambil natijah tentang keyakinan kita tentang sifat ketuhanan. Adapun andaian yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah andaian selepas mengerjakan amal. Itu tak boleh. Nah, mana? Kita buat kerja apa tak fikir dulu. Lepas buat barulah kalu lepas tak jadi. Yang disuruh kita tu kalu sebelum kita nak masuk buat kerja apa, kita fikir kalau aku buat gini betul tak dengan hukum syarak. Kayak gitu. Itu kalau yang dibenarkan. Kalau kita buat dah lepas baru duk kalulah, muda-muda dulu ngaji. Berat. Kalulah, duk main kalulah masa sehat dulu pergi semaya mu'ah. Lah ni sakit tak gilah. Tak gilah. Tak gi juga masa sehat tu, tak gi duk main kalu lagu tu. Lepas tu sehat tak gi pula. Lepas tu mati tu. Kalulah masa hidup mula. Sudah. Duk main kalu lagu tu berat. Itu dilarang oleh Rasulullah. Lau tuftahu fi'lu syaitan. Nabi kata. Lau yang membukakan PA syaitan. Begitu juga kalau perkara-perkara yang sudah diputus oleh syarak. Itu tak boleh tu. Ni buat menganjing ni. Kayak banyak kalau ni orang soho ni nikah 2, nikah 3. Poligami. Orang jatuh walaupun poligami itu perkara yang haram, tapi tidak digemar lah kalau kita tidak boleh berlaku adil, tidak boleh berlaku adil pada isteri-isteri kita. Ingat dah. Dibenar, tapi wajib kita kena berlaku adil dalam memberi nafkah. Adapun berlaku adil di dalam memberi rasa kasih sayang cinta, hal tu memang tak mampulah, pasti ada yang diberati cinta, yang dikurangi cinta, kan lain tu. Baik. Tiba-tibanya orang lah ni dia buat andaian. Dia buat lukisan. Tapi pucuknya ustaz juga buat andaian dulu. Dia kata, cuba awak fikir, andainya perempuan boleh berpoligami, mana? Ada suami lebih daripada satu. Suami 1, suami 2, suami 3. Apa perasaan kita suami? Orang hak ceramah agama juga mula buat andaian lah gitu. Lalu disambut oleh juhalak ni, buat gambar lukisan. Mana kahwin seorang isteri 2 suami. Suami pertama, suami kedua. Jangan buatlah gitu. Menormalisasikan perkara yang diharamkan oleh Tuhan. Lama-lama jadi sungguh, tak ada berasa gapo. Seorang isteri bersuami 2 orang. Sudah. Jangan. Seolah-olah kita pelekeh hukum Tuhan. Seandainya boleh minum arak, seandainya boleh berzina. Janganlah gitu lah. Sudah diputuslah tak boleh.
Jangan kita buat andaya-andaya seperti itu. Haram kerja kita tu membuka kepada pintu syaitan. Lau tuftahu fi'lu syaitan. Lau yang membukakan akan perangai syaitan. Mula-mula kalu dulu. Lama-lama yang buat sungguh. Tidak. Maka jangan duk buat main kalu-kalu lagu tu. Ia bocor orang agama je sebenarnya. Itu dah. Orang agama hak mula-mula pergi duduk tunjuk video joget masuk konsert. Lepas tu orang lain pun tiru juga. Orang agama dulu-dulu jaga. Tuk guru dulu ke jaga. Allah. Kita nak tak boleh lah nak lawan tuk guru dulu kat jauh lah. Tuk guru dulu TV pun tak ada di rumah. Walha dia tahu je hukum-hukum. Boleh je nak tengok TV. Nak beli TV. Tapi dia takut orang awal ni tiru. Gitu. Nah. Takut orang awal tiru. Jadi tok guru dulu tak ada pakai TV di rumah. Sebab bimbel dipanuti oleh orang kampung, masyarakat kampung. Tengok tok guru pun pakai estero. Kita kena pakai parabola lah. Sudah. Jalan gitu jadi. Nah. Sebab tu tok guru dia jaga. Tok guru dulu bila semaya wirid berdoa. Sebab apa? Sebab padahal lepas semaya nak main handphone pun boleh. Nak belunjuk tidur selalu pun tak ada apa-apa. Hak wajib semaya. Astagfirullah ke apa? Allahullah ke apa? Ilahana rabbana subhanallah. Sunat belaka tu. Tapi tok guru dulu apabila tampil pada masyarakat dia jaga. Sebab dia tu qudwah. Semaya sunat, qabliyah, fardiyah, ba'diyah. Wiri. Pasal mata-mata memandang dia. Kalau lepas semaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tok guru pun ambil handphone main WhatsApp, cocak. Bagaimana orang yang tidak tok guru, tidak ustaz? Wiri buat apa tengok tok guru sendiri pun main handphone. Anak murid main game terus. Nerak terus buka laptop. Lepas semaya. Tu payah. Maka sebab tu orang tok guru, orang ustaz kena jaga juga. Muruah dia panggil. Jangan kita nak ayat kata, hebat. Kita kan nak suruh orang kata, hebat ustaz ni. Serba boleh dia. Ngajar masjid pun boleh. Gi konsert. Skihit pun boleh. Duduk joget yuya-yuya ngapal bata. Kita ustaz. Kalau kira-kira kan. Apa hukumnya kita duduk healing-healing gitu. Tak ada apa hukum. Ikut harus. Nak healing boleh, nak hangguk boleh, nak berjalan mubah belaka. Tak ada ni. Cuma bahas orang panggil alat muzik tu kalau pergi dengan harai lah. Kerja kita duduk hangguk-hangguk tu. Kalau bercampur laki-laki perempuan ikhtilat. Maka harai lah bercampur tu. Kalau kira nak hangguk-hangguk, learning ni. Amo nak hangguk Bapa dia kata, "Wana ustaz duk hangguk ikut aku, kepala aku." Aku rasa benar otak ni nak hangguk-hangguk. Ikut aku. Ni. Kalau kira tapi muruah kita tu kita kena jaga. Air muka kita tu. Saya ni kalau nak mari mengajar pakai baju cak korak, pakai baju seluar jing. Tali pinggir cak korak. Baju ni Iron Maiden ke Korn ke ya ikutlah. Band rock. Rambut saya nak lepas panjang. Boleh tak? Boleh. Yang penting saya tutup aurat. Dia kata, warna makrok mana nak mengajar. Tetap apa yang saya syarah tu sama je. Bukan ilmu duduk di serba, di janggut, di jubah. Tapi kena jaga muruah. Warna ustaz pakai gini ni. Harai ke? Tak boleh lagu tu. Memelah tak harai. Tapi muruah pun kita kena jaga. Saya nak mari pakai topi keledar pun boleh. Tak ada masalah. Pakai topi keledar sambil mengajar. Ataupun pakai ni topi keledar angkat sawai pun boleh. Tapi yang kata kau orang mana? Lapan nak naik boleh ke? Tak ada apa boleh. Tapi muruah. Kayak gitu. Kena jaga muruah kata kita ustaz. Jangan buat kau kita nak uya kata sebuah boleh kita. Bedah belaka kita. Jangan gitu. Ada orang tek sayang buah di konsert.
duk melompat-melompat. Orang tak nak kata gapo lah, ngaji-ngaji dah. Nah, biar dia lah. Ya pun ustaz juga, ada tauliah juga, ngajar juga, ngaji juga. Nah. Kadang-kadang kita sayang arti ni ada juga. Kita pergi tapi bukan duk melompat dak lah, dia buat konsert aman nah. Sambil-sambil buat konsert tu dia buat kutipan untuk orang sakit kanser ke apa. Kita pun hadir tapi gedebah juga hati ni. Sudahlah lama ada orang tengok, wah no ustaz mari juga dah ni. Tapi kita tak ambil lah bebuh dalam Facebook ke apa, nak jaga muruah. Nah. Hadir kita tu sebagai ialah sokongan kita kepada sahabat kita, dia arti nah. Isteri dia pun kena penyakit kanser, dia pun buat anjuran konsert tu, konsert amal untuk janji tak ada orang panggil zina ke apa ke. Nah, joget laki jatuh tino dengan tak kabar, dengan bercampur bau, tak ada lah. Panggil pun rocker-rocker 90-an, nyanyi lagu-lagu tu dah. Sambil duduk atas meja bola tu kan, makan nasi. Kayak gitu ya. Nah, itu pun tak berani kita nak bubuh dalam Facebook. Orang kata, ustaz bercetak sangat dia nya. Nah, kena jaga lah, kita kena jaga. Itu. Di situ. Anda hendak apa ni? Jikalau juga. Lama kita jadi macam Wahabi duk kata, apa duk mengaji jikalau. Nabi tegah kita kata jikalau. Dia salah tu. Hak Nabi tegah tu jikalau di dalam amal. Nah, bukan jikalau yang kita fikir untuk mengambil natijah, kesimpulan yang mengukuhkan iktikad, akidah, iman kita terhadap Allah dan sifat-sifat ketuhanannya Allah, bukan. Jikalau hak ditegah tadi jikalau tu. Kalulah kita bini-bini isteri-isteri ni boleh berlaki lebih pada lepas tu pakat sokong pula. Iya juga ya. Sudah. Berat tu. Nah, jangan lama-lama jadi sungguh. Nah. Macam orang hak nak jadi jatah di kalangan tina tu lah dia panggil mukhannasat. Kalulah saya ni tina, duk mula-mula kalulah. Lama-lama you buat besar kopek sungguh, pakai baju kebaya skirt sungguh. Mula-mula kalu ya. Nah, dia kata saya naluri ni perempuan ni, kata ni. Dok awak jatuh. Tapi tak boleh lah saya ni. Kalulah saya tino. Mula-mula kalu dulu. Lama-lama tidak kalu dah lah. Nah, yang besar sungguh kopeknya kerak sungguh konek. Nya pakai skirt, pakai baju orang tino. Sudah. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasati minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Nabi laknat di kalangan laki-laki yang berusaha menjadi perempuan dan perempuan yang berusaha menjadi lelaki. Maka jangan kita duk kalu-kalu lah. Nah, walaupun tengok anak kita lembut kata, kalulah mutina sesuai. Jangan. Mujatah, kena semangat ke dia. Mujatah. Nah, atas dia masuk taekwondo, karate, silat. Nah, kasar sikit. Suruh dia gau seming ni. Nah, biar dia jadi kasar, tak masuk askar apa? Dia kawak dengan padan ni. Nah. Jangan kita pula kata, mu ni sepatutnya jadi tina anak. Sudah. Kalulah mutina baru sesuai. Kita pula menormalisasikan anak kita supaya jadi pondek. Pergi beli alat makeup anak patung. Ya mak tu kadang-kadang. Mak pok tu sendiri. Nah, tak apa dia budak lagi, lagi pun memang nampak lembut sikit. Lama-lama jadi lembut sungguh. Jangan kita duduk kalu-kalu gitu, jangan. Ada pun kalu ni, hak ni, Allah suruh. Kalau ada lagi Tuhan lain pada Allah, jadi lugana langit bumi, hancur. Maka langit bumi hancur dah? Dah. Bermakna tak ada Tuhan lain pada Allah. Itu natijahnya. Allah saja satu-satunya Tuhan. Sama. Jikalau tiada berkata-kata ya Allah, yakni jikalau tiada bersifat ya Allah dengan sifat perkata. Gitu dah. Tu jikalau tiada berkata-kata ya Allah ni orang panggil ambil makna ta'alluq. Mana? Berkata-kata nafsi tu.
Tuhan senantiasa berkata-kata nafsi. Hak dimaksud dengan lam yazal mutakalliman tu ai lam yazal muttasifan bi sifatil kalam. Itu buku dalam kitab-kitab Arab semua yang cakap gitu. Lam yazal mutakalliman, senantiasa berkata-kata Allah, ai bermakna lam yazal muttasifan bi sifatil kalam. Senantiasa Allah bersifat dengan sifat penutur perkata. Tu. Tahu di mana? Tahunya lawa dia bisu. Gitu. Jadi kalau berkata-kata bukan lawanya bisu, bukan. Macam sekarang ni. Siapa hak berkata-kata? Saya ya. Para hadirin semua berkata-kata tak? Dah. Maka adakah bisu belakang? Dah, tak bisu, diam. Jadi berkata-kata lawannya dia. Bukan lawannya bisu. Lawan bagi bisu tu ialah perkata penutur. Tak ada mabedak pucuk humbi bagi untuk dapat mampu berkata-kata. Gitu. Ada pun kita diam ni, diam lafzi. Dalam hati kita barangkalinya ada tu berkata-kata nafsi dipanggil. Kalau kita berkecek dia panggil hadisun nafsi atau apa dia panggil? Takallum nafsi. Tu. Hadisun nafsi. Tahaddus nafsi. Keceklah hati. Ngongeng, monolog. Kalau bahasa lain ni panggil monolog. Kalau kita bercakap dalam hati tu. Tapi kalau kita bercakap dalam hati pun kadang-kadang kita jahil dengan apa kita bercakap, dan terkadang dia hilang clue. Hilang. Nak tanya ustaz kat ni dalam hati, nak tanya ustaz. Sudah kuliah ni nak tanya ustaz. Bos sudah kuliah, tak ingat nak tanya gapo dah. Kayak gitu. Ada ke berlaku gitu? Itu sebab kata-kata nafsi kita tu arak yang menumpang pada fuad kita. Ada pun Allah Ta'ala tidak lagu tu. Apa yang dia nak khitab pada hambanya sudah siap. Yu'iddu kalaman qadiman azaliyan. Sudah dia mempersediakan apa yang dia nak khitab pada hambanya sedia kala lagi. Tanjizi qadim. Banyak. Maka ibarat daripada tidak kelu Allah Ta'ala. Gitu. Tapi sini nak maknanya apa? Pucuk bagi tak kelu Allah Ta'ala. Tak bisu tu apa? Penutur, perkata. Jadi kalau kita buat andaian, kalau Tuhan tidak bersifat dengan penutur perkata pekecek, apa jawabnya? Nescaya adalah ia Allah bisu. Bisu. Tidak ada penutur berarti bisu. Tidak ada perkata berartinya bisu. Tak boleh nak pekecek. Tak boleh nak berkata-kata. Sebab bisu. Tak ada sifat penutur perkata pekecek tu dia panggil bisu. Dan bermula bisu itu. Atau kita nak wawul hal pun boleh. Dan bisu itu ni, padahal sifat bisu itu kekurangan ialah sifat naqis, sifat naqais. Sifat kekurangan. Adakah mana-mana orang bisu dia bangga dengan kebisuan dia? Tak ada. Bukan dapat kat OKU pula, kurang upaya. Kayak gitu. Kerana kurang. Ada di kalangan kita. Saya lama dah minta dengan Tuhan nak bisu. Tak bisu-bisu, ada gitu? Ada. Kekurangan di makhluk, bahkan di Allah Ta'ala ni. Ada. Tu. Maka bila kekurangan, dan iaitu kekurangan, mustahilun ay 'alallahi. Perkara yang tentu tidak, tak boleh terima, tak boleh terbenar pada akal kita. Ada kekurangan atas zat Allah Ta'ala. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana kalau kita kata Tuhan ni ada sifat bisu, kerana dia tidak ada sifat penutur, bermakna dia ada sifat bisu. Bila Tuhan ni bersifat dengan bisu, bermakna bisu tu kekurangan. Bila kekurangan berarti Tuhan tu dia berhajat kepada yang lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Macam orang bisu. Cuba tanya orang bisu. Tanya Pak Cik bisu deh. Dia jawab dengan bahasa isyarat dia. Kita kata lah. Pak Cik nak tak? Kalau ada doktor yang boleh bagi Pak Cik kecek. Mesti dia nak. Mesti dia nak. Pasal apa? Susah yang kata bisu ni. Berapa kali kita rayak ke dia dengan bahasa isyarat. Habis macam otromel pula dia ni.
Tak faham-faham, muka orang tak belajar, bukan semua orang belajar bahasa isyarat, bahasa orang bisu ni. Nah, kalau ada sifat penutur peketik, oh mudahlah. Ada apa? Kenok tu. Berhajat. Maka berhajat tu sendiri menafikan sifat ketuhanan. Mana hukum sifat hukum ketuhanan? Tuhan tu mesti terkaya, istighnahu an kulli ma siwah. Tak berhajat gapo-gapo, terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya. Dan barang yang lain semua berhajat ke dia belaka, tak boleh lepas dengan dia belaka. Pak kalau Tuhan bisu, pasti dia tak boleh lepas dengan zat yang menghilangkan kebisuan yang ada pada zat dia. Berarti luput hukum ketuhanan. Bila luput di zat Allah si hukum ketuhanan, bermakna dia bukan Tuhan. Nah, kerana satu zat yang nak mengaku dia Tuhan, mesti ada hukum ketuhanan. Mana? Iaitu istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dia tak berajak gapo-gapo, moga lain semua tak boleh lepas dengan dia. Barulah orang panggil dia Tuhan. Sebagaimana Allah Taala kata dalam Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara'. Tuhan Allah Taala kata sendiri dia tu ada hukum ketuhanan. Tiba-tiba kita buat andai kata dia tu bisu. Bermakna ternapi hukum ketuhanan. Mana? Terkaya tadi. Dia tak terkaya sebab dia berhajat kepada zat yang lain untuk menghilangkan kekurangan bisu yang ada pada zat dia. Maka bila dia berhajat kepada zat yang lain, berarti ternafi hukum ketuhanan. Ternafi hukum ketuhanan bermakna dia bukan Tuhan yang sebenar, Tuhan palsu. Maka bila dia Tuhan palsu, maka dia tidak boleh buat langit bumi alam semesta ni. Maka bila tidak boleh buat alam langit bumi alam semesta ni, langit bumi alam semesta ni tidak ada. Maka tidak ada alam semesta langit bumi ni dusta. Sebab apa dusta? Limusyahadati bil basari, kerana dapat kita lihat langit bumi ni dengan mata kepala. Mana? Ada. Langit ada, bumi ada. Bermakna Tuhan tidak bisu. Itu cara memikir tu lah betul. Dah. Bukan mikir tengok orang bisu, orang pekak, orang buta. Boleh berusaha. Makna Tuhan pun kalau dia pekak, buta, bisu, apa masalahnya? Bukan lagu tu dah. Salah mikir tu. Habis. Dan iaitu kekurangan mustahil Allah. Bila lagu tu maka sabitlah, sungguhlah, tetaplah dalam hati kita kalamnya mesti ada di zatnya sifat perkata kalamnya subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sabit, apabila jelas nyata pada akal kita, ya Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat penutur perkata perkecek kalam nafsi bimaknal ismi. Nah, mustahilah, tentu tidak. Mustahil dengan makna istihalah, tentu tidaklah lawannya. Memang kalau sudah ada penutur, tentu tidak bisu. Gitu. Dia tak boleh duduk tengah. La wasitata bainahuma. Tak ada benda boleh duduk tengah antara bisu dengan penutur. Kalau tidak ada penutur, pasti bisu. Kalau tidak bisu, pasti ada sifat penutur. Gitu. Kalau ada sifat penglihatan, tentu tidak buta. Kalau buta, ada sifat penglihatan. Tak boleh duduk tengah. Ya, tak ada sifat penglihatan tapi tidak buta. Gila nak make itu. Tak boleh. Kalau ada sifat pendengaran, tentu tidak pekak. Kalau dia pekak, tentu tidak ada sifat pendengaran. Tidak ada yang duduk tengah di antara dua yang saling berlawanan. Habislah kita 13 sifat. Kemudian kata musannif, dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini, hak dia nyata pada kita sifat wujud. Bila lagi ni kita duk baca kitab ni belum bining lagi. Siapa anak 3 baru habis sifat 13. Sekarang ni nak menyatakan jenis-jenis sifat. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini, 13 sifat ni dinamakan sifat nafsiyah, nisbah kepada nafsin dengan makna zatin. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ini nak bicara kategori sifat, jenis-jenis sifat. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah,
sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Maka mengetahui jenis-jenis sifat seperti ini bukanlah masuk di dalam ranah fardu ainin, tidak. Jadi tidak fardu ain dah. Ini kita sebut awal-awal ni supaya nantinya kalau ngaji rasa pening, denyuk kepala otak, jangan susah hati. Bukan fardu ain, hanya fardu kifayah. Jadi hak fardu ainnya kita iktikad segala yang wajib itu wujub. Mana ada tu wajib, kita iktikad wujub. Mana? Mesti ada Allah. Tentu tidak tiada Allah. Dalilnya baharu alam ini. Mesti sedia Allah. Tentu tidak baharu Allah. Dalilnya baharu alam ini. Mesti kekal Allah. Tentu tidak binasa Allah. Dalilnya baharu alam ini. Mesti tak serupa Allah akan yang baharu. Tentu tidak serupa Allah akan yang baharu. Dalilnya baru alam ni. Mesti bersangat-sangatan tunggal Allah pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatannya. Tentu tidak berbilang pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatannya. Dalilnya baharu alam ni. Itu fardu ain. Itu fardu ain tu. Mesti Allah ada cara-cara zat. Bukan tentu tidak dia tu sifat yang ada di zat, apatah lagi jirim atau ara. Dalilnya baharu alam ni. Mesti di zatnya ada sifat berkuasa. Tentu tidak lemah. Dalilnya baharu alam ni. Mesti ada di zat Allah Ta'ala sifat penentu. Tentu tidak dia bersifat dengan lawan bagi penentu. Babuk, nyanyuk, lupa, digagahi, dipaksai, tabi'at, illa, ya belaka. Dalilnya alam ni. Mesti di zat Allah ada sifat pengetahuan. Tentu tidak bodoh atau pada makna bodoh. Jahil, ilmu pada makna bodoh. Dalilnya baharu alam ni. Mesti di zat Allah ada sifat penghidup. Tentu tidak mati. Dalilnya baharu alam ni. Mesti di zat Allah ada sifat pendengaran. Tentu tidak dia peka. Dalilnya alam ni. Mesti di zat Allah Ta'ala ada sifat penglihatan. Tentu tidak buta. Dalilnya baharu alam ni. Mesti di zat Allah ada sifat penutur, perkata, perkecek. Tentu tidak dia bisu, gagak, kelu. Dalilnya alam ini ada baharu alam ini. Itu fardu ain. Itu fardu ain dia. Apa? Mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Ada pun tahu sifat pertama nafsiyah, sifat 5 selepas yang pertama salbiyah, 7 sifat yang kemudian daripadanya ma'ani. Hak tu tidak fardu ain. Jadi kalau rasa denyuk kepala otak, ngak berasa pening, jangan kita berasa susah hati. Royaklah kata, Masya Allah, ulama dulu bahah. Siapa aku pun tak faham apa sekarang. Ya sungguh, betul. Macam saya lah duk mengaji, duk beli kitab-kitab, buka baca, gapo ya kecek. Bukan kita bodoh tu guru dulu. Ulama-ulama dulu ni bodoh. Tulis siapa aku pun tak faham. Bukan lagu tu cara kita menanggapi. Yang betulnya, Masya Allah, hebat ilmu ulama dulu. Siapa aku bunyi yang baca. Tapi fahamnya tak. Macam baca berita Cina. Tu gaponya bah tak tahu. Detail halusinya. Gitu. Barulah kita tu mari rasa sifat tawaduk dengan alim ulama yang silam. Gitu. Bukan menghina-hina jasa alim ulama. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sambung semula pula. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu